Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Cikgu Fadilah AYU. Kali ini cikgu akan kongsikan dalam siri Bila buku teks berbicara bagi matematik KSSM tingkatan 3. Jom kita saksikan. Bertemu kembali. Kali ini cikgu akan kongsikan dalam standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks. Okey, bagaimanakah anda boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks? Okey, kita tengok contoh 17. Okey, contoh 17 kat sini. Hitung nilai bagi punca kuasa 2 bagi 3 darab 12 kuasa 3/2 bahagi dengan 6 tanpa menggunakan kalkulator. Okey, dalam penyelesaian masalah kita kena fahami beberapa step di sini. Yang pertama, kita kena fahamkan dulu apa itu masalah dalam soalan ini. Kemudian kita rancang strategi, kita laksanakan strategi dan kita buat kesimpulan daripada strategi yang telah kita lakukan. Okey, kita cuba terus pergi pada melaksanakan strategi di sini. Okey, strategi di sini maksudnya kita nak buat pengiraan bagi soalan yang diberikan kat sini, iaitu punca kuasa 3 darab dengan punca kuasa 2 bagi 3, punca kuasa 2 bagi 3 darab dengan 12 kuasa 3/2 bahagi dengan 6. Okey, perkara pertama yang perlu kita lakukan di sini ialah kita tukarkan dulu. Kita tukarkan dulu punca di sini. Punca di sini menjadi dalam bentuk indeks pecahan. Punca kuasa 2 dia akan jadi kuasa 1/2. Darab dengan 12 di sini. 12 kita tukarkan dia dalam bentuk indeks. Ataupun kita pecahkan nilai-nilai untuk mendapat nilai 12 kat sini, iaitu 2 darab 2 darab 3. 2 darab 2 4, darab dengan 3 kita dapat balik 12. Kuasa 3/2 bahagi dengan 6 pun kita tukarkan di dalam bentuk penulisan indeks, iaitu 2 darab dengan 3. Jadi sebenarnya kat sini ialah 2 kuasa 1, 3 kuasa 1, dapat balik 6. Seterusnya kita kembangkan. Yang dalam kurungan kat sini, kalau kita masih ingat lagi, dia adalah kuasa 1, 2 kuasa 1, 2 kuasa 1, 3 kuasa 1. Kita kembangkan balik dengan indeks yang dikuasakan di luarnya. Jadi kita akan perolehi 2 kuasa 3/2 darab dengan 2 kuasa 3/2 darab dengan 3 kuasa 3/2 bahagi dengan 2 kuasa 1 darab 3 kuasa 1. Kalau kita perhatikan kat sini, kita dah jumpa asas yang sama kat sini, iaitu asas 3. Asas 3 dan juga asas 2. So kat sini kita boleh selesaikan menggunakan hukum indeks yang telah kita pelajari di sini, iaitu hukum indeks darab dan juga hukum indeks bahagi. Kita tengok kat sini. Jadi asas 3 kat sini ialah 3 kuasa 1/2. 3 kuasa 1/2 darab dengan 3 kuasa 3/2. So kita ambil nilai indeks dia, kita tambah, dan bahagi ni kita tolakkan. Tolak dengan 1. Sama juga dengan asas 2 di sini, iaitu 2 kuasa 3/2 tambah dengan 3/2. 3/2 tolak dengan, sebab dia bahagi, tolak dengan 1. Kita selesaikan. 1/2 tambah 3/2 tolak dengan 1, kita dapat 1. Untuk asas 2 kat sini, 3/2 tambah 3/2 tolak 1, kita dapat 2. So kat sini 3 kuasa 1 darab dengan 2 kuasa 2. 3 kuasa 1 darab dengan 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 ni 4. Jadi 3 darab dengan 4, kita dapat 12. Jadi kesimpulan kat sini ialah punca kuasa 2 bagi 3 darab dengan 12 kuasa 3/2 bahagi dengan 6 sama dengan 12. Itu contoh 17. Seterusnya kita lihat contoh 18. Contoh 18 itu nilai X bagi persamaan 3 kuasa X darab 9 kuasa X tambah 5 bahagi dengan 3 kuasa 4 sama dengan 1. Dalam penyelesaian masalah, ingat step yang perlu kita
ikuti, iaitu pertama kita fahamkan apa masalah tersebut, okey, untuk cari nilai X. Kemudian kita rancang strategi, iaitu kita tukarkan sebutan bentuk indeks dengan asas 3. Kemudian kita laksanakan strategi dan kita membuat kesimpulan. Okey, cikgu dah bacakan bagaimana kita nak fahamkan masalah, kita rancang strategi. Okey, kita lihat bagaimana kita melaksanakan strategi dalam penyelesaian soalan ini. Okey, di sini cuba kita lihat soalan dia beri ialah 3 kuasa X darab 9 kuasa X tambah 5 bahagi 3 kuasa 4 sama dengan 1. Okey, di sini cuba kita lihat, kita tukarkan indeks. Okey, kita tukarkan soalan yang diberikan. Soalan yang diberikan ini dalam bentuk asas 3. Okey, semua kita tukarkan dia dalam bentuk asas 3, iaitu 3 kuasa X darab 9, kita tukar dalam asas 3, dia adalah 3 kuasa 2 darab dengan indeks yang asal kat sini, iaitu X tambah 5 bahagi dengan 3 kuasa 4 sama dengan 3 kuasa sifar. Bagaimana dapat 3 kuasa sifar? 3 kuasa sifar ini sama dengan 1. Ini adalah indeks sifar. Sebarang nilai yang nilai dia 1, dia adalah kuasa sifar indeksnya. Okey, seterusnya kita kumpulkan. Okey, kita kumpulkan di sini, kita kumpulkan indeks apabila darab dan juga bahagi. Indeks kat sini ialah tambah dan juga tolak, iaitu 3 kuasa X tambah dengan 2 kurungan X tambah 5. Okey, tolak dengan 4, iaitu bahagi kan, bahagi dengan 3 kuasa 4 sama dengan sifar. Okey, kemudian kita kembangkan. Okey, di sini kita boleh kembangkan. Kita kembangkan 2 darab X dan juga 2 darab 5. Jadi kita akan dapat 3 kuasa X tambah 2X, okey, tambah dengan 10 tolak dengan 4 sama dengan 3 kuasa sifar. Okey, di sini kalau kita perhatikan, dia dalam asas yang sama. Dalam asas yang sama, so kita hanya ambil indeks sahaja. Okey, kita hanya ambil indeks sahaja untuk kita selesaikan, untuk kita cari nilai X. Okey, di sini kita boleh lanjutkan lagi pengiraan kita. Kita selesaikan X tambah dengan 2X dapat 3X, 10 tolak 4 kita dapat 6. So kita ambil indeks sahaja, kita keluarkan. Asas tu kita tinggalkan di penyelesaian di sini. So bila kita ambil indeks saja, okey, 3X tambah 6 sama dengan sifar. Penyelesaian kita seperti kita selesaikan persamaan linear yang kita belajar semasa kita di tingkatan 1. So di sini kita pindahkan tambah 6 ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 6 ataupun negatif 6. Seterusnya, untuk dapatkan nilai X saja, kita pindahkan 3. 3 ni darab, bila pindah dia akan jadi bahagi. So kita dapat X sama dengan negatif 6 bahagi dengan 3, dan jawapan akhir kita ialah X sama dengan negatif 2. So kesimpulan yang kita boleh buat kat sini, daripada soalan yang diberikan, kita dapat nilai X sama dengan 2. Seterusnya, kita lihat contoh 19. Okey, contoh 19. Hitung nilai-nilai X yang mungkin bagi persamaan 3 kuasa X kuasa 2 darab dengan 3 kuasa 2X sama dengan 3 kuasa 15. Okey, dalam penyelesaian masalah, ikut step yang diberikan kat sini. Fahami masalah dia, okey, untuk mencari nilai X. Kemudian kita rancang strategi. Okey, kita libatkan semua asas yang terlibat dalam persamaan ini. Kemudian kita laksanakan strategi dan last sekali kita membuat kesimpulan. Okey, kita lihat dekat melaksanakan strategi di sini. Okey, di sini soalan yang diberikan semua dalam bentuk asas 3. Okey, semua dalam bentuk asas 3. So bila dia beri dalam bentuk asas 3, kita boleh keluarkan dia punya indeks kat sini, iaitu dia beri kat sini ialah 3 kuasa X kuasa 2 darab dengan 3 kuasa 2X sama dengan 3 kuasa 15. Okey, ini ialah hukum indeks darab. So kita boleh tambah dia punya indeks dia. So kita akan dapat kuasa X kuasa 2 tambah dengan 2X sama dengan 15. Okey, bila kita dah samakan dia punya asas dia kat sini, okey, asas kat sini iaitu asas 3. So kita hanya ambil dia punya indeks sahaja. Ambil dia punya indeks sahaja, iaitu X kuasa 2 tambah dengan 2X sama dengan 15. Okey, kita cuba lihat kat sini. Ini adalah cara penyelesaian persamaan kuadratik yang menggunakan kaedah
penfaktoran. Okey, kaedah penfaktoran. Kalau kita ingat kat sini, kita akan gunakan kaedah darab silang. Okey, kita akan gunakan kaedah darab silang. Okey, sila tonton video cikgu sebelum ini. Okey, untuk lihat bagaimana kita menyelesaikan menggunakan kaedah darab silang. So, kat sini darab silang kat sini kita dapat nilai dia x tolak 3. X darab dengan x tambah 5 sama dengan 0. So, kita keluarkan setiap satu persatu, iaitu x tolak 3 sama dengan 0, x sama dengan x 0 tambah 3. Bila kita pindahkan negatif 3 ke sebelah kanan, so nilai x kat sini yang pertama kita dapat 3. Okey. Kemudian yang kedua, x tambah 5 sama dengan 0. Kita pindahkan 5 ke sebelah kanan, kita akan dapat x sama dengan 0 tolak 5, dan jawapan akhir x sama dengan negatif 5. So, jadi soalan ini, nilai-nilai yang mungkin yang membentuk persamaan di atas ialah nilai x dia ialah 3 dan juga negatif 5. Okey, seterusnya kita cuba lihat soalan Mahidiri. Okey, soalan Mahidiri, cikgu akan ambil beberapa soalan untuk jadikan contoh dan sebagai panduan anda untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan di sini dalam buku latihan masing-masing. Okey, cikgu akan ambil soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 iaitu soalan H dan juga soalan I. Okey, bagaimana cara penyelesaiannya untuk kita dapatkan nilai X bagi soalan H dan juga I. Okey, cikgu kongsikan cikgu punya whiteboard. Okey, soalan 3H. Okey, kita cuba lihat soalan 3H. Okey, apa soalannya tadi? Okey, soalannya ialah M kuasa 2, okey, kuasa X, okey, darab dengan M kuasa X tambah 1 sama dengan M kuasa negatif 2. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, semuanya dalam asas sama, iaitu asas M. So, kita hanya akan ambil, dia punya indeks dia sahaja. Okey, kita hanya ambil indeks dia sahaja untuk kita keluarkan dalam pengiraan kita. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat dulu ialah kita cuba dulu kembangkan nilai ini. Okey, nilai indeks yang dikuasakan iaitu kita akan dapat M kuasa 2 darab X, kita akan dapat 2X darab dengan M kuasa X tambah 1 sama dengan M kuasa negatif 2. Okey, kita ambil dia punya indeks saja. Okey, sebab asal dia sama kat situ. Okey, kita keluarkan. Kita akan dapat 2x. Okey, indeks darab bagi asal yang sama dia akan jadi tambah dengan x tambah 1 sama dengan negatif 2. Okey, kita lanjutkan lagi pengiraan kita. 2x tambah x tambah 1 sama dengan negatif 2. Okey, sebab kita keluarkan kurungan dia. So, 2x tambah dengan 1x, kita akan dapat 3x tambah 1 sama dengan negatif 2. Okey, kemudian kita pindahkan tambah 1 ni ke sebelah kanan, dia akan jadi 3x sama dengan negatif 2 tolak 1. Okey, negatif 2 tolak 1, kita akan dapat 3x sama dengan negatif 3. Okey, nak cari nilai x saja. So, asalnya darab, bila pindah dia akan jadi bahagi. Negatif 3 bahagi dengan 3, kita akan dapat nilai x sama dengan negatif 1. Okey, ini untuk penyelesaian bagi soalan 3H. Okey, untuk soalan 3H. Okey, seterusnya kita lihat soalan 3I. Okey, soalan 3I. Okey, soalan 3I. Okey, bagaimana cara penyelesaian soalan 3I? Soalannya ialah 25 kuasa X, okey, bahagi dengan 125, okey, sama dengan 1/5 kuasa X. Okey, di sini diberi dalam nombor. Jadi kita perlu tukarkan dulu nombor-nombor yang diberikan sini sebab dalam bentuk indeks dan dalam asas yang sama. Okey, kat sini kalau kita perhatikan nombor ini semuanya berada dalam sifir 5. So kita boleh cari
asas 5 di sini, iaitu 25 ni adalah 5 kuasa 2, okey, darab dengan X. Okey, darab dengan kuasa X kan. Okey, bahagi dengan 125. Okey, 125 ni ialah 5 kuasa 3. Okey, sama dengan, okey, di sini kita cuba tukarkan dia dalam bentuk indeks negatif. Okey, kita naikkan ke atas, kita akan dapat 5 kuasa negatif X. Okey, kalau kita masih ingat lagi, ini adalah indeks negatif yang kita boleh tukar dalam bentuk penulisan positif dan juga negatif. Okey, di sini kita perhatikan semua asasnya dalam keadaan yang sama. So, kita hanya ambil, okey, kita hanya ambil dia punya indeksnya sahaja. Kita hanya ambil indeksnya sahaja. So, kita akan dapat 2 darab X, kita akan dapat 2X. Okey, bila indeks bahagi, okey, hukum indeks bahagi, jadi indeksnya kita pertolak. Okey, tolak dengan 3 sama dengan negatif X. Okey, kita kumpulkan nilai X sebelah kiri dan nombor sebelah kanan, kita akan dapat 2X. Okey, negatif X pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi tambah dengan X sama dengan, okey, nombor ni tolak 3, kita pindah ke sebelah kanan, dia akan dapat 3. Okey, 2X tambah X, kita akan dapat 3X sama dengan 3. Okey, cikgu nak lanjutkan di sebelah ruang kosong ni. Jadi X kita akan dapat 3. Okey, bila darab, pindah dia akan jadi bahagi dengan 3. So, nilai X kita akan dapat 1. Okey, selesai untuk soalan 3 pi. Okey, seterusnya kita lihat soalan masteri kendiri. Okey, soalan masteri kendiri, cikgu akan tunjukkan juga beberapa contoh soalan sebagai panduan anda. Okey, cikgu nak pilih soalan nombor 3C. Okey, soalan nombor 3C, bagaimana kita nak cari nilai-nilai X yang mungkin bagi persamaan ini. Okey, soalan 3C. Okey, kalau cikgu salin balik, okey, cikgu salin balik soalan 3C ni, okey, ke dalam whiteboard cikgu ni. Okey, soalan 3C. Okey, macam mana persalahan dia? Okey, soalan 3C untuk soalan masteri kendiri tadi. Okey, soalannya ialah 5 kuasa X kuasa 2, okey, bahagi dengan 5 kuasa 3X, okey, sama dengan 625. Okey, pertama sekali kita tukarkan dulu dalam asas yang sama. Jadi kat sini kalau kita perhatikan, dia punya key dia adalah dalam asas 5. So 625 ni kita tukar dalam asas 5, kita akan dapat 5 kuasa X kuasa 2, okay, bahagi dengan 5 kuasa 3X sama dengan, okey, 625 ni ialah 5 kuasa 4. Okey, di sini kita hanya ambil dia punya indeks dia sahaja untuk kita keluarkan, kerana asas dia dah sama, iaitu dalam asas 5. So kat sini kita akan dapat dia punya indeks dia untuk kita selesaikan ialah X kuasa 2. Okey, bahagi dia akan jadi tolak 3X sama dengan 4. Okey, kita betulkan penulisan kita supaya nilai 4 ni kita boleh masukkan ke sebelah kiri. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak dengan 3X. Okey, asalnya 4 ni positif. Bila dipindah ke belah kiri, dia akan jadi negatif. Okey, tolak 4 sama dengan sifar. Okey, jadi di sini kalau kita ingat balik, macam mana cara kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik atau kita nak cari pemfaktorannya, kita gunakan kaedah darab silang. Okey, kita gunakan kaedah darab silang yang mana nilai bagi pemalar bagi setiap sebutan ni ialah A dia nilai dia 1, okay, B nilai dia negatif 3 dan C nilai dia ialah negatif 4. Okey, kaedah yang biasa cikgu gunakan darab silang seperti ini. Darab silang. Okey, darab silang di mana nilai ke atas ni ialah untuk nilai C,
Yang di bawah ni untuk nilai B. Dan nilai C ni ialah hasil darab. Nilai B ni ialah hasil tambah. Okey, apa nilai dia? Okey, apa nilai dia kat sini? Nilai C kita kat sini ialah negatif 4. Dan nilai B kita ialah negatif 3. Okey, kita kena cari nilai. Okey, kita kena cari nilai. Apakah nilai ataupun apakah dua nombor? Okey, apabila kita darab akan dapat negatif 4 dan apabila kita tambah akan dapat negatif 3. Okey, kalau kita senaraikan, kalau apabila kita darab mesti dapat negatif 4, apabila kita tambah kita akan dapat nilai dia negatif 3. Apakah nombor itu? Okey, kita jumpa satu persatu. Contoh dia, cikgu nak ambil negatif 1 darab 4, kita dapat negatif 4. Betul? Okey, kalau negatif 1 tambah 4, kita akan dapat nilai dia ialah 3. Jadi tak sama, tidak memenuhi penyelesaian yang kita nak ambil. So kat sini, okey, untuk kat sini salah. Okey, jadi kita tak boleh ambil nilai ini. Clear? Okey, kita cuba lagi. Cikgu nak ambil 1 darab negatif 4, kita dapat negatif 4. Okey, 1 tambah negatif 4, kita dapat negatif 3. So, nilai yang kita perolehi ni memenuhi syarat untuk dapat nilai seperti soalan. So, kita akan ambil nilai yang kedua ini. Nak ambil nilai yang mana? Kita ambil 1 dan juga negatif 4. So, kita tulis di sebelah kiri dan kanan dia 1 dan juga negatif 4. Jadi untuk penyelesaian dia kita boleh tulis nilai yang mungkin untuk dapat dalam bentuk persamaan kuadratik ini ialah x tambah 1 x tolak 4 sama dengan sifar. Okey, kita ambil tambah 1 iaitu positif 1. Kita ambil negatif 4 iaitu tolak 4 di sini. Okey, jadi kita selesaikan untuk dapatkan nilai yang mungkin bagi x iaitu x tambah 1 sama dengan sifar, x sama dengan tambah 1 bila pindahkan dia akan jadi tolak 1 iaitu negatif 1. Yang ni pula ialah x tolak 4 sama dengan sifar. Jadi x sama dengan 4 bila kita pindahkan sebelah kanan. So, nilai yang mungkin bagi membentuk persamaan ini ialah x sama dengan negatif 1, x sama dengan 4. Okey, selesai soalan nombor 3C. Seterusnya, cikgu nak tunjukkan juga, cikgu nak kongsikan soalan 4. Okey, soalan persamaan serentak. Okey, cikgu akan ambil soalan B sebagai contoh ataupun panduan untuk anda. Okey, untuk soalan nombor 4 ini, okey, tunjukkan di whiteboard cikgu. Okey, soalan nombor 4. Okey, apa soalan nombor 4 yang kita nak selesaikan kat sini? Okey, soalan nombor 4 kat sini dia berikan ialah untuk persamaan serentak, iaitu soalan yang beri ialah 4 darab dengan 4 kuasa X, okey, sama dengan 8 kuasa Y tambah 2. Okey, dan lagi satu ialah 9 kuasa X darab dengan 27 kuasa Y sama dengan 1. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, apa yang perlu kita buat dalam soalan ini? Pertama sekali kita kena tukarkan dia dalam asas yang sama. Okey, dalam asas yang sama kat sini kalau cikgu nampak 4, 4, 8 ni kita boleh tukarkan dia dalam bentuk indeks yang sama iaitu kuasa 2 belaka kan. Okey, asas 2 iaitu 4 ni akan jadi 2 kuasa 2. Okey, darab dengan 2 kuasa 2x. Okey, sama dengan 8 ni kita akan dapat 2 kuasa 3. Okey, darab dengan y tambah
2. Okey. Kemudian persamaan yang kedua ni, kalau 9 dengan 27 ni, kalau kita nampak, kita boleh tukar dalam asas sama, iaitu asas 3, iaitu 3 kuasa 2x. Okey, 3 kuasa 2 dapat 9. Darab dengan 27 ni ialah 3 kuasa 3, dapat 27. Okey, 3 kuasa 3 y sama dengan, okey, 1. Nak jadikan asas yang sama, mudah saja, dia adalah 3 kuasa sifar. Okey, kalau kita ingat lagi, kalau kita masih ingat, ni adalah indeks sifar kat sini, hukum indeks sifar, semua nilai dia adalah 1. Okey, boleh ya. Di sini kita boleh gunakan hukum pendaraban, hukum indeks pendaraban. Jadi bila darab, okey, nilai ini kita akan tambah. Okey, pun sama juga dengan nilai untuk asas 3 kat sini. Okey, kalau cikgu keluarkan di sini, okey, kalau cikgu keluarkan kat sini, dia punya penyelesaian dia ialah kita akan ambil 2 tambah dengan 2x. Okey, sama dengan, okey, yang ni kita cuba kembangkan. Okey, kita kembangkan, kita akan dapat 3y tambah 6. Okey, yang ini pula kita akan dapat 2x tambah, okey, 2x tambah dengan 3y sama dengan sifar. Okey, kita cuba selesaikan dulu yang ni supaya dia ditulis dalam bentuk yang agak teratur, iaitu 2x. Okey, 2x, 3y kita pindah ke sebelah kiri, kita akan dapat tolak dengan 3y. Okey, sama dengan 6, kekalkan 6. 2 ni kita pindah, dia akan jadi tolak 2. So kita akan dapat 2x tolak 3y sama dengan 4. Jadi ini ialah persamaan pertama. Okey, persamaan yang kedua kat sini. Okey, kita susun di bawah dia. Kita akan dapat 2x tambah 3y sama dengan sifar. Okey, ini ialah persamaan yang kedua. Okey, macam mana kita nak selesaikan persamaan serentak ini? Okey, kita boleh guna kaedah penghapusan. Okey, kita boleh guna kaedah penghapusan. Cikgu nak hapuskan dulu nilai y kat sini. Okey, nilai y. Jadi, tolak dengan tambah. Bila kita nak hapuskan, kita tambahkan dua-dua persamaan ni, iaitu 2 kita tambah dengan 1. Okey, 2 tambah 1, maka nilai y ni akan terhapus. Macam mana? Okey, 3y tambah dengan negatif 3y. Okey, kalau cikgu tuliskan di sini supaya kita boleh nampak macam mana cikgu hapuskan nilai y ni. Okey, persamaan kedua kita nak tambah dengan persamaan yang pertama. So kita ambil nilai y yang akan terhapus kat sini, iaitu persamaan kedua iaitu 3y tambah persamaan yang pertama ialah tolak 3y. Okey, tolak dengan 3y. So kat sini nilai dia akan jadi sifar. Terhapuslah nilai y dia. Okey, kalau cikgu tulis y kat sini Okey, macam mana pula dengan nilai x? Okey, macam mana pula nilai x untuk persamaan yang kedua dan juga persamaan yang pertama? Okey, nilai x kita persamaan kedua ialah 2x. 2x tambah persamaan pertama juga ialah 2x. 2x sama dengan 4x. So kat sini nilai yang tinggal apabila kita dah hapuskan, bila kita dah hapuskan nilai y kat sini, yang terbentuk, yang kita peroleh kat sini ialah 4x sama dengan, okay, sifar tambah 4 kita dapat 4. Okay, x sama dengan, okay, di sini 4 bahagi dengan 4 kita dapat 1. So kita dah dapat nilai x. Okay, kita dah dapat nilai x. Okay, bagaimana kita nak cari nilai y pula? Okay, nak cari nilai y pula. So kita akan masukkan ataupun kita akan gantikan. Okey, kita akan gantikan nilai x yang kita perolehi iaitu 1 dalam mana? Okey, dalam mana-mana persamaan, 1 ataupun 2 boleh belaka. Sini cikgu nak masukkan dalam persamaan yang pertama.
Okey, soalan pertama kat sini ialah 2x tolak 3y sama dengan 4. Okey, cikgu gantikan nilai x sama dengan 1, iaitu 2 darab dengan 1 sama dengan 2 tolak dengan 2 darab 1, kita akan dapat 2 darab 1 tolak dengan 3y, kita akan dapat 4. Okey, jadi 2 tolak 3y sama dengan 4. Negatif 3y sama dengan 4. Okey, 4 tolak dengan 4 tolak dengan 2. Kenapa tolak? Kita pindahkan positif 2 ke sebelah kanan, jadi tolak. Jadi negatif 3y sama dengan 2. Okey, y sama dengan negatif 3. Darab dia punya hubungan dia, pindah ke sebelah kanan, kita akan dapat jadi bahagi. Jadi negatif 2 dengan 3. Ingat, untuk nilai negatif bagi pecahan, kita kena tulis di tengah-tengah dia. Okey, kena tulis di tengah-tengah dia. Tak boleh tulis kat bawah, tak boleh tulis kat atas. Okey. Okey, ini ialah penyelesaian yang terakhir. Jadi, kita dah perolehi jawapan untuk soalan 4 ini, iaitu x ialah 1 dan y ialah negatif 2/3. Okey, selesai penyelesaian kita untuk soalan ini. Jadi, boleh sambung latihan yang lain dalam buku latihan anda. Selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video-video karya cikgu. Bye-bye.